Semasa Anda belajar atau jika Anda sedang belajar, pernahkah Anda mengalami situasi di mana satu kelas bertentangan dengan kelas yang lain? Atau pelajar yang paling bijak mempunyai persaingan dengan pelajar sukan? Baiklah, jika Anda rasa ini berkaitan dengan diri Anda, maka dengarkan ringkasan ini. Amaran spoiler. Kisah ini bermula di sekolah menengah Senyong, salah sebuah sekolah menengah terbaik di bandar tersebut. Sebab ia begitu populer adalah kerana ia dibahagikan kepada dua kampus. Kampus Selatan yang dikhususkan untuk sukan dipimpin oleh Li He, seorang budak lelaki berotot yang terkenal sebagai seorang yang agresif, dan Kampus Utara yang dikhususkan untuk sastra dan sains dipimpin oleh Ning Zeyu, pelajar dengan grade tertinggi. Pelajar Kampus Utara berdedikasi untuk mendapatkan grade yang baik dan menjadi kebanggaan sekolah, manakala pelajar Kampus Selatan dikenali dengan kekasaran dan kurang bijak. Pembahagian ini menyebabkan kedua-dua kampus tidak bersefahaman. Disebabkan prasangka yang dimiliki kedua-dua pihak, suatu hari Yuan Kaishi, pelajar kedua terbaik di Kampus Utara, gabungan antara kecantikan dan kebijaksanaan, menuju ke Kampus Selatan untuk mencari manual kualiti bagi pelajar tahun 2. Tetapi dia segera menyedari bahawa 4 manual hilang yang mana ia dimiliki oleh Li He dan 3 orang rakannya yang menyembunyikannya. Walau bagaimanapun, dalam masa beberapa saat, Yuan Kaishi menemui mereka dan mengambil manual yang hilang itu. Li He dan rakan-rakannya mengepung Yuan Kaishi, tetapi dia tidak mudah takut, jadi dia pun pergi. Ketika itu, salah seorang daripada mereka menghulurkan kaki, menyebabkan dia tersandung, tetapi bernasib baik Li He menyambutnya, mengelakkan dia daripada terjatuh. Dan akibatnya Li He secara tidak sengaja menekan butang pembesar suara sekolah. Jadi semua pelajar mendengar saat Yuan Kaishi memanggilnya seorang yang bodoh dan menjijikkan. Beberapa menit kemudian, Pan Hao, rakan sekelas Yuan Kaishi, memberitahunya bahawa pertengkarannya dengan Li He telah didengari oleh semua orang, yang menyebabkan pelajar Kampus Utara mengejek Li He di media sosial. Mereka malah membandingkannya dengan Ning Zeyu, musuh Li He sejak kecil. Sudah tentu dia mahu membalas dendam, dan saat yang sesuai adalah semasa penilaian fizikal akhir, yang berlaku pada hari yang sama kerana kedua-dua kampus akan berada bersama. Di sana, pelajar Kampus Selatan menawarkan diri untuk membantu yang lain melakukan regangan. Ini bertujuan untuk menyeksa mereka sedikit. Sudah tentu Li He membuat keputusan untuk membantu Yuan Kaishi yang membuatkan dia berasa sangat marah, manakala di pihak lain Pan Hao menjadi gelisah dan mula menjerit ke arah pelajar sukan itu sekaligus mencetuskan sedikit perdebatan. Dan untuk menenangkan keadaan, Ning Zeyu mendapat idea untuk mengadakan pertandingan dodgeball dengan pelajar terbaik dari setiap kampus. Beberapa saat kemudian, pertandingan bermula dan kedua-dua kampus memberikan segala-galanya untuk menang kerana mereka ingin membuktikan siapa yang terbaik. Malah pelajar sains melakukannya dengan sangat baik untuk jangkaan rendah yang kita ada. Dan selepas beberapa menit, dalam kedua-dua pasukan hanya tinggal 2 orang pelajar. Pan Hao, yang merupakan pelajar bermasalah dalam kelas, membuat keputusan untuk menumpahkan air di bahagian pelajar sukan, menyebabkan salah seorang daripada mereka, Yan Yuan, tergelincir dan tersingkir dengan mudah. Pada saat itu, sekumpulan budak lelaki melaporkan perbuatan Pan Hao, jadi Yan Yuan berdebat dengannya. Perdebatan itu berkembang menjadi pertempuran antara utara dan selatan. Pada saat itu, pengarah sekolah tiba bersama beberapa orang lain, dan setelah melihat kekecohan itu, dia memanggil Yuan Kaishi, Li He, dan Ning Zeyu ke pejabat. Sebaik sahaja di sana, dia memaksa mereka menulis kritikan kendiri sebanyak 2,000 patah perkataan. Dan bukan itu sahaja, kerana pada masa itu kita mendapat tahu bahawa pengarah sekolah merancang untuk menyatukan kedua-dua kampus buat selama-lamanya. Keesokan harinya, Li He bersiap sedia untuk ke kelas dan, kejutan, Ning Zeyu adalah jiran baharunya. Semasa keluar dari Pangsapuri, Ning Zeyu mengesyorkan kepada ibu Li He untuk mendaftarkannya dalam kursus intensif yang akan membantunya meningkatkan grade-nya. Ini sudah tentu sedikit sebanyak mengganggu Li He. Jadi, dia segera pergi. Beberapa menit kemudian, kedua-dua mereka menuju ke sekolah, tetapi Ning Zeyu melencong dari jalan untuk pergi ke rumah Yuan Kaishi supaya mereka boleh pergi bersama seperti biasa. Ya, ada sesuatu tentang cinta di sini. Kemudian, Profesor Luo Qian memaklumkan kepada pelajar bahawa 4 orang pelajar sukan akan menyertai kelas pada semester hadapan. Mereka ialah Li He,
dan rakan-rakannya yang mempunyai nama yang sangat serupa. Mereka ialah Yun Xian, Yan Yuan, dan Jian Yuan. Ya, saya berjaya menyebutnya. Berita besar yang bukan sahaja menakutkan pelajar sains, tetapi juga pelajar sukan yang membuat keputusan untuk menunjukkan kepimpinan mereka supaya tidak jatuh ke dalam cengkaman pelajar lain. Dan untuk melakukan ini, mereka memilih jalan yang paling mudah, melakukan gurauan kasar. Pertama, mereka menggoncang tin minuman di kedai, tin yang sama yang beberapa saat kemudian dibuka oleh Yuan Kaishi, dan dia mendapat kejutan berbentuk buih. Dia menjadi kotor dan berasa berang melihat Lihi ketawa di luar kedai. Pan Hao juga berasa marah, jadi dia membuat keputusan untuk membalas gurauan itu. Jadi pada hari itu dia masuk ke bilik mandi pelajar sukan untuk mencuri pakaian Lihi dan rakan-rakannya. Mereka, apabila melihat pakaian mereka tiada, keluar dengan berpakaian sedikit untuk mengejar Pan Hao. Lihat Pan Hao, yang berlari di sana masih dengan semua pakaian di tangannya. Dan selepas gurauan yang dahsyat ini, Lihi menghantar Jian Yuan untuk meletakkan gam pada kerusi Ning Ziyu kerana dengan mengganggu ketua, mereka boleh mendapatkan kepimpinan. Walau bagaimanapun, dia tersilap dan secara tidak sengaja meletakkan gam pada kerusi Yuan Kaishi yang malang yang tanpa disedari duduk dan melekat dengan kuat. Kemudian, dia menuju ke bilik rawatan untuk memotong skirtnya untuk akhirnya dapat berdiri. Lihi meminta maaf atas gurauan itu, menyatakan bahwa dia bukan sasaran, tetapi dia sudah tentu berasa marah dan pergi. Pada minggu berikutnya, strategi penyatuan kampus baharu bermula. Jadi, Lihi dan rakan-rakannya menuju ke bilik darjah baharu mereka. Di sana mereka menyadari bahwa tempat duduk mereka berada di barisan hadapan, yaitu tempat duduk untuk orang yang tidak begitu bijak. Tindakan ini membuatkan mereka berasa sangat marah, jadi mereka mula berdebat dengan Yuan Kaishi dan Ning Ziyu yang sudah tentu bertanggung jawab memilih tempat duduk. Beberapa menit kemudian, Profesor Luo tiba untuk menenangkan keadaan. Dia menghantar semua pelajar sains untuk melakukan latihan bersama Profesor Bai, manakala pelajar sukan tinggal bersamanya. Di sana kedua-dua profesor memotivasikan pelajar untuk memberikan usaha terbaik mereka dan mengambil kelas dengan serius untuk menjadi profesional masa depan. Beberapa menit kemudian, pelajar sains kembali ke bilik darjah untuk mendapati kejutan bahwa Lihi dan rakan-rakannya mempunyai tempat duduk mereka di tengah kelas. Kononnya supaya Yuan Kaishi sebagai ketua kelas boleh memerhati mereka dengan lebih baik. Di sana, Profesor Luo memotivasikan semua orang untuk mengatasi prasangka untuk bersatu dan berhenti berdebat, sesuatu yang diterima oleh kedua-dua pelajar sukan dan pelajar sains. Esokan harinya adalah secara rasminya hari pertama persekolahan, jadi pelajar sukan bertekad untuk memberikan segala-galanya untuk belajar, tetapi mereka cepat berasa bosan, malah Jian Yuan tertidur. Kemudian, Profesor Luo menghantar Yuan Kaishi dan Lihi untuk mencari kerja, satu peluang untuk mereka berdua berbaik-baik. Jadi dia berkeras untuk menyelesaikan masalah mereka, tetapi Yuan Kaishi berpaling dan memukul wajahnya dengan rambutnya. Tetapi, walaupun bunyinya sangat pelik, nampaknya Lihi mula merasakan sesuatu terhadap Yuan Kaishi. Sebaliknya, seorang rakan sekelas bernama Huan Yuan yang jatuh cinta dengan Ning Ziyu cuba menarik perhatiannya, tetapi apabila bangun dia tersandung kerusi dan jatuh di atasnya. Pada saat itu, dia mengambil kesempatan untuk mengurat Ning Ziyu dan sudah tentu dia tidak menyadarinya. Pada saat itu, Yan Yuan dan Yun Xian mula ketawa kerana satu video. Huan Yuan, apabila mendengar mereka, menyangka mereka mengejeknya. Jadi dia pergi memberitahu mereka bahwa mereka adalah orang yang menjijikkan. Ini disebabkan oleh bau busuk yang dikeluarkan oleh kasut mereka. Jadi dia mengambilnya dan membuangnya ke dalam sampah yang sudah tentu menyebabkan pergaduhan besar. Pada saat itu Lihi dan Yuan Kaishi tiba. Dia, apabila melihat apa yang berlaku, membuat keputusan untuk menyelesaikan perkara dengan tenang, tetapi Pan Hao memberitahunya bahwa pelajar sukan adalah sampah. Dia sentiasa sangat halus. Ini sudah tentu menyebabkan Lihi menjadi agresif dan menyerangnya, selain meminta maaf bagi pihak Huan Yuan yang terpaksa melakukannya. Dan supaya ini tidak berlaku lagi, Yuan Kaishi mengarahkan rakan-rakannya meninggalkan kasut mereka di dalam kotak dan dia akan menjaganya. Kemudian, seluruh kelas pergi ke pendidikan jasmani. Walau bagaimanapun, Yuan Kaishi membuat keputusan untuk tinggal kerana kesakitan yang teruk akibat kitaran haidnya.
Dalam beberapa menit, rakan-rakannya kembali ke kelas dan dengan cepat pelajar sukan menyadari bahawa kotak kasut tiada di sana. Jadi mereka segera menyalahkan Yuan Kaishi kerana dia adalah satu-satunya yang berada di tempat itu. Walau bagaimanapun, pada saat itu Pan Hao mencela dan mengatakan bahawa sampah harus berada di dalam tong sampah merujuk kepada fakta bahawa dia telah membuang kasut tersebut. Li He sudah tentu berlari untuk menyerangnya tetapi dihalang. Jadi dia pergi bersama rakan-rakannya untuk mencari kasut mereka di dalam tong sampah, manakala Yuan Kaishi dan Ning Zeyu mengesyaki bahawa kasut itu mestilah berada di kampus selatan. Jadi mereka berlari ke sana dan sebenarnya kasut itu ada di sana, di salah sebuah bilik darjah. Kemudian mereka memulangkan kasut itu kepada pelajar sukan yang berasa gembira melihatnya. Pada saat itu, Li He membuat keputusan untuk memberitahu yang lain bahawa kasut itu bukan sekadar kasut, tetapi ia mempunyai makna yang istimewa. Sebagai contoh, Li He memakai kasut itu pada hari dia memakahkan rekod di sekolah. Yan Yuan memakai kasutnya sehingga memenangi kejuaraan perlumbaan jarak jauh pertamanya. Lin Chuan dimotivasikan untuk mengeluarkan potensinya dan menjadi pelari yang hebat, jadi ia adalah kasut bertuahnya. Dan akhirnya terdapat kasut Yun Xian yang mempunyai kisah paling menyedihkan. Ternyata kasutnya adalah hadiah daripada neneknya yang memberikannya kerana memenangi pertandingan pertamanya dan sejurus selepas itu, dia meninggal dunia. Para atlet mahu buktikan kasut mereka lebih penting daripada pingat, lalu minta maaf pada Kaishi kerana menyalahkannya dan Kaishi minta maaf pada mereka kerana tak melindungi mereka sepatutnya. Oleh kerana itu, sebagai hukuman, dia mengarahkan Pan Hao untuk membersihkan kasut tersebut. Kemudian, semua orang pergi makan malam. Di sana Li He melihat Kaishi bersama seorang budak lelaki, jadi dia mengesyaki bahawa itu adalah teman lelakinya. Oleh sebab itu, dia memerhati mereka dengan teliti dan pada keesokan harinya, dia juga melihat seorang pelajar memberikan surat cinta kepada budak lelaki itu. Ini sedikit mengganggu Li He yang membuat keputusan untuk pergi ke bilik darjah bagi memberitahu Kaishi bahawa dia tidak sepatutnya keluar dengan sesiapa pun pada masa itu, yang mana perkara ini membuatkan dia sangat keliru. Kemudian, dia melihat bagaimana Ning Zeyu membantunya melakukan regangan. Jadi Li He yang sedikit cemburu menjerit ke arah mereka. Dia bangun, tetapi serta-merta pengsan akibat hipoglisemia yang digabungkan dengan kitaran haidnya. Jadi, dia dibawa ke wad kesihatan dengan segera. Beberapa menit kemudian, kedua-dua budak lelaki itu pergi menemaninya ke wad kesihatan. Di sana, Ning Zeyu keluar dari bilik untuk menjawab panggilan, sementara Li He menjaga Kaishi. Tetapi apabila panggilan tamat, Ning Zeyu melihat mereka kelihatan agak sedih dan membuat keputusan untuk meninggalkan bilik tersebut. Pada saat itu, teman lelaki Kaishi masuk dan di sana terungkap bahawa budak lelaki ini bukanlah teman lelakinya, melainkan adik lelakinya, yang membuatkan Li He mengukir senyuman yang sangat lebar kerana berasa lega. Sekarang setelah dia tahu bahawa wanita itu masih bujang, dia membuat keputusan untuk meminta nombor telefonnya pada keesokan hari. Walau bagaimanapun, dia menolaknya secara tegas. Pada keesokan harinya, Li He berasa sedikit marah apabila melihat Lin Chuan boleh mendapatkan nombor mana-mana gadis dengan mudah, sedangkan dia tidak berjaya mendapatkan nombor Kaishi. Lin Chuan memberitahu dia bersikap buruk kepada gadis, lalu menawarkan diri untuk membantunya. Dan untuk tujuan ini, pada hari yang sama, dia mengajak Han Yaji keluar untuk temu janji, yaitu kawan baik Kaishi, seorang gadis yang esentrik, penggemar cerita seram, dan seorang penulis, sesuatu yang tipikal untuk bahagian dunia ini. Dia dengan sangat licik membawanya ke sebuah restoran yang cantik untuk mendapatkan maklumat tentang minat Kaishi, dan sebagai balasan, dia memberitahunya bahawa Li He takut akan kegelapan. Untuk pengetahuan kita mendapati bahawa Lin Chuan sedang dalam panggilan dengan Li He, jadi dia mendengar keseluruhan perbualan tersebut. Jadi pada keesokan harinya, dia pergi ke perpustakaan bersama beberapa orang rakan dan di sana mereka mengancam ketua perpustakaan supaya menyerahkan sebuah buku tertentu, satu buku yang telah dinantikan oleh Kaishi selama beberapa hari. Beberapa menit kemudian, Kaishi dan Ning Zeyu pergi ke perpustakaan untuk mencari buku itu. Tetapi ketua perpustakaan memberitahunya bahawa buku tersebut masih belum tiba, sesuatu yang mengecewakan kedua-duanya.
Walau bagaimanapun, pada saat itu Lee Hee muncul dengan buku tersebut dan menyerahkannya kepada Kaishi. Tetapi malangnya bagi dia, Ning Zeyu menerima panggilan daripada rakannya. Dan dia memaklumkan bahawa dia mempunyai 2 naskah buku tersebut dengan tanda tangan penulisnya. Sesuatu yang jauh lebih baik, sudah tentu. Jadi dia memulangkan buku itu kepada Lee Hee dan beredar. Percubaan yang bagus, juara. Kemudian Kaishi pergi bercakap dengan Profesor Luo Qian dan di sana dia mendapat tahu bahawa dia dan Lee Hee akan menjadi pasangan makmal, sesuatu yang sedikit mengganggunya. Jadi dia meminta agar pertukaran kumpulan dilakukan, tetapi tidak, profesor itu menolak permintaannya. Kaishi yang berasa sedikit sedih mula bercakap dengan Han Yaji yang memberitahunya bahawa dia boleh memujuk Lee Hee untuk bertukar kumpulan dan tambahan pula dia mengulas bahawa dia takut akan kegelapan. Jadi Kaishi yang berasa sangat teruja membuat keputusan untuk merancang sesuatu bersama Han Yaji. Kaishi meminta Lee Hee menemaninya ke tingkat bawah tanah untuk mencari rumpai laut bagi satu eksperimen. Tingkat bawah tanah itu merupakan tempat yang sangat gelap dan penuh dengan labah-labah, jadi sudah tentu dia berasa sedikit takut. Tapi keadaan menjadi semakin menyeramkan apabila satu hantu muncul secara tiba-tiba, menakutkan Lee Hee sehingga dia tidak berhenti menggigil. Walau bagaimanapun, seekor labah-labah mula hinggap di atas hantu itu dan dia mula menjerit dengan terdesak. Dia terkejut dengan situasi itu, jadi dia mendekati kononnya hantu tersebut dan kejutan, rupa-rupanya itu adalah Han Yaji. Dia jelas sekali berasa sangat marah dengan kedua-duanya, tetapi Kaishi memberitahunya bahawa itu hanyalah satu ujian untuk mengetahui betapa kasarnya dia. Satu pembohongan, sudah tentu. Ini membuatkannya lebih marah dan dia berjanji kepada kedua-duanya bahawa dia akan berusaha bersungguh-sungguh dan menjadi pelajar terbaik. Jadi Kaishi membuat keputusan untuk mengalah dan akhirnya bekerja bersamanya. Kemudian, apabila kelas tamat, Kaishi memberikan nombornya kepada Lee Hee untuk terus berhubung. Dan Lee Hee sudah tentu dia sangat teruja kerana dengan satu cara dia berjaya mendapatkannya. Selepas itu, beberapa adegan menunjukkan Lee Hee menunggu Kaishi menulis kepadanya. Apabila Kaishi menulis, dia sangat gembira saat kegemarannya. Jika Anda ingin tahu sama ada mereka jatuh cinta atau tidak dan bagaimana mereka melakukannya, Anda perlu menunggu video seterusnya. Saya harap Anda menyukai bahagian kedua ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk melanggan serta mengaktifkan pemberitahuan supaya Anda tahu apabila ia tiba. Selamat tinggal!